Assalamualaikum, selamat pagi. Hi guys. Okey, kita bertemu untuk pertama kalinya subjek DET 233 untuk electrical circuit. Untuk mereka-mereka yang belum mengenali saya TS Muhammad Zaham bin Hamzah. So nama samaran, nama timang-timangan saya Cik Am. So handphone saya 0196661750 dan YouTube channel saya adalah Cik Am Channel dan juga FB saya Muhammad Zaiham bin Hamzah. So tujuan video ini adalah untuk menerangkan kepada anda semua mengenai course outline untuk subjek electrical circuit. Okey Kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Okey. Apa yang anda dapat lihat sekarang ni, untuk subjek ini ia mempunyai kredit sebanyak 3, di mana duration untuk kelas ini adalah 28 jam untuk lecture dan juga 28 jam untuk tutorial. Dia ada syaratnya. Anda semua kena lulus subjek DET 113 ataupun teknologi elektrik, barulah anda boleh mengambil subjek DET 233. Okey, kita akan pergi kepada sinopsis khusus ini. Apa sinopsis untuk DET 233? Okey, electrical circuit is designed to provide students with knowledge related to AC of electrical circuit. It emphasizes on the principle of an alternating current AC waveform and sinusoidal steady-state circuit analysis, and this course also covers the application of three-phase system and operation of various types of transformers. Saya ada buat dua bahasa So sinopsis khusus ni secara asasnya dia direka untuk memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan litar elektrik AU Kalau untuk Englishnya alternative current, untuk bahasa Melayunya adalah arus ulang alik. Dan ia menekankan kepada prinsip bentuk gelombang AU dan analisis litar sinusoidal steady state. Dan kursus ini juga merangkumi aplikasi sistem 3 fasa dan pengoperasian pelbagai jenis transformer ataupun pengubah. Okey, just saya nak recap sikit bahawa untuk subjek DET 233 ini wajib diambil semua pelajar yang mengambil jurusan elektrik di Politeknik. Bermaksud, pelajar daripada DET, DEP, DTK, DEQ dan DEG akan mengambil subjek elektrik circuit. Jangan tanya, cik mungkin tak ada kaitan dengan saya nanti cik. So secara asasnya bila anda mengambil diploma di Politeknik, anda wajib ambil subjek ini. Nanti di hujung anda punya kelas mungkin akan ada pensyarah maklumkan kenapa anda ambil subjek ni. Nanti kelas bersama dengan saya secara online nanti saya akan maklumkan kenapa anda perlu belajar subjek ni. Okey, alright. Itu adalah sinopsis sinopsis ringkas mengenai elektrik circuit lah. Okey, hasil pembelajaran. Kita biasa sebut PEO. Kalau bahasa Melayunya, Objektif Pendidikan Program. Selepas 3 hingga 5 tahun anda tamat pengajian, apa yang anda akan dapat daripada program di Politeknik ni? Okey, kita ada 4 program, kita ada 4 PEO. Yang pertama, program kejuruteraan harus menghasilkan graduan TVET yang seimbang. Ada 4 PEO tu. Untuk PEO 1, juruteknik praktik dalam bidang berkaitan kejuruteraan elektrik. So anda seorang juruteknik praktis lah. Maksudnya juruteknik yang pandai buat kerja lah. And then yang kedua, PEO 2 menyumbang kepada masyarakat dengan penuh profesional, beretika dan bertanggungjawab. So ini di-cover dengan subjek-subjek lain. Dengan subjek-subjek lain tu anda akan belajar banyak subjek dalam jurusan ataupun diploma anda di sini. So inilah hasilnya. Bukan kita tekankan teknikal semata-mata, anda ada akan belajar pasal ilmu yang lain-lain juga nanti sebab anda sekarang ni berada pada semester 2 Okey, PEO 3 terlibat dalam aktiviti yang menerapkan pengetahuan kejuruteraan dan kemahiran teknikal.
confirm lah, bila anda belajar di politeknik, kemahiran teknikal sangat-sangat penting. Kalau anda masuk poli, ilmu teknikal anda kurang, bagi saya sayang. KPI ataupun adjektif anda datang ke politeknik tidak berjaya sama sekali. Dan yang terakhir, PEO 4, terlibat dalam aktiviti untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang ataupun kemajuan kerjaya anda. So, kita jangan setakat habis di sini sahaja. Jangan habis di diploma sahaja. Anda juga akan cuba, bukan cubalah, cuba tu macam kita belum pasti kan. Kita akan pastikan anda kena sentiasa berfikir jauh. Lepas habis diploma, anda mungkin akan ambil ijazah, ambil master dan sehingga ke peringkat yang paling tinggi, PhD. Okay? Alright. Itu adalah kita punya PEO kita yang anda akan capai selepas tamat pengajian. Okay, Okey, seterusnya kita akan pergi kepada CLO. Kalau anda belajar di politeknik ni, memang CLO ni adalah benda yang standard. Tak boleh lari. Anda tak boleh lari, kami ni sebagai pensyarah lagi tak boleh lari mengenai CLO. So, kita kebiasaan subjek di politeknik akan ada 3 CLO utama. Okey, yang pertama adalah aplikasi konsep dan prinsip dalam menyelesaikan masalah litar elektrik menggunakan peraturan dan teorem AU yang sesuai. So ada teori dan juga ada peraturan. So ada peraturan ataupun teori-teori yang anda akan gunakan dalam CLO 1 nanti. So ini anda akan belajarlah satu SEM ni dengan saya dan juga pensyarah ataupun rakan-rakan yang lain nanti, rakan-rakan saya yang lain. Itu adalah CLO 1. And then CLO2, pembinaan litar elektrik, AU, dan pengukuran parameter elektrik yang berkaitan menggunakan peralatan elektrik yang sesuai. Kebiasaannya CLO1 ini untuk peringkat teori. Untuk CLO2 ni lebih kepada peringkat amali. Okey. Dan yang ketiga, CLO3 menunjukkan kemampuan bekerja dalam pasukan untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan dalam jangka masa yang ditetapkan. Okey, untuk pengetahuan awak semua, kami juga menilai sifat dalaman anda. Sebab tu ada CLO3. Di mana kita akan tengok anda punya sifat anda, kerjasama anda dalam menyiapkan amali. Kita tak lahirkan seorang juruteknik yang pentingkan diri sendiri, yang sombong dan bongkak. Macam itulah lebih kurang. Maksudnya kita akan tengok sebab ada portion markah yang kita setkan untuk sifat, sikap. Macam tu. Bukan anda boleh buat amali dengan baik, anda boleh menyiapkan laporan amali dengan baik, tetapi sifat anda tak bagus ataupun sifat anda kurang baik, kita akan ada pemarkahan dari segi itu. So kena ingat, semua khusus di politeknik ada 3 CLO yang utama. So ada untuk elektrik circuit DET 233, CLO1, CLO2 dan CLO3. So ada PO dan cluster tu saya tak nak ambil, tak nak cerita kat sini. Kita pergi kepada CLO sahaja. So untuk PLO, untuk PO, ETEC dan cluster ni dia ada lebih mendalam, tapi saya tak nak cerita kat sini. Just anda perlu tahu 3 CLO ni dah cukup untuk anda tahu. Okay? Saya harap anda jelas di bahagian ini. Kita akan teruskan kepada apa yang sebenarnya akan anda belajar mengenai DET 233. Kalau ikutkan, kita ada 5 bab utama. 5 bab utama. Okey, yang pertama. So, untuk belajar di politeknik ni, kita ada guideline. Kita ada dia punya jangka masa dia. Setiap bab akan habis pada masa-masa yang telah ditetapkan. Kalau kami tak dapat follow pada waktu-waktu yang ditetapkan, kemungkinan kita risau kita tak habis silibus. Memandangkan pada semester ini teori secara online, jadi kami kena berhati-hati. Dan kita akan jumpa pada masa-masa tentu untuk menyiapkan semua amali. Okey, kita pergi terus kepada bab pertama, iaitu alternating voltage dan current. So, konsep mengenai arus ulang alik lah. Macam mana konsep arus ulang alik untuk voltage dan juga arus. Okey, kalau awak tengok dekat sini, kita memerlukan 3 minggu. So, sekarang ni dah minggu pertama lah. Anda baru start datang ke poli
bukan tentang boleh, anda baru start belajar minggu ni kan. So ini minggu pertama iaitu 8 hingga kepada 14. So untuk minggu ni saya lebih fokus kepada course outline dulu. So dah settle nanti baru kita akan start belajar. Okay, kita tengok dalam bab pertama, anda akan belajar mengenai arus AC. Anda akan belajar juga bagaimana AC itu dinyalakan. Kena tahu macam mana AC dinyalakan. Kalau anda tengok sekarang ni, bila anda plug di rumah anda, pasalnya maksudnya switch anda, plug 3 pin anda itu adalah yang dapat daripada teknik adalah secara AU. Okey, macam mana dijanakan anda akan belajar dalam bab yang pertama. Itu adalah untuk bab yang pertama. Di samping itu, untuk bab 1 anda akan belajar mengenai sinusoidal voltage dan current, value of a sine wave, sinusoidal wave of an angular measurement, dan juga the understanding of phasor to represent a sine wave, the basic circuit law of resistive AC circuit. So ini akan saya cover dan kawan-kawan saya cover untuk bab yang pertama. Kita target selama 3 minggu 3 minggu. Secara jujurnya bagi saya bab pertama ni mudah, sangat mudah. Okey, sangat mudah. Jangan risau. No problem. Tak ada masalah, sangat mudah. Okey, kita pergi kepada bab yang kedua iaitu pada minggu keempat, iaitu 29 hingga 4 hari bulan 4 Okey. So dia panjang lagi, kita akan cerita untuk bab keempat. Untuk bab kedua ni, maafkan saya. Okey, untuk bab kedua ini, ia berkaitan mengenai sinusoidal steady state circuit. Okey, secara overallnya kita ada 6 litar untuk sinusoidal steady state circuit. Kalau kita tengok kat sini, kita ada AC basic circuit, a circuit with inductive dan capacitive. So dia melibatkan dua komponen iaitu L dan C. L dan C. C adalah kapasitor, L adalah coil ataupun gegelung. Dan juga anda akan belajar pada minggu kelima adalah siri dan selari RLC series. Lepas tu pada minggu keenam anda akan belajar mengenai kombinasi untuk siri dan selari RLC circuit. Dan minggu ketujuh anda akan belajar mengenai power in AC circuit dan juga the understanding of power consumption in AC circuit. Okey, anda akan belajar benda ni. Ada 6 litar yang litar ni, ada 6 litar utama dalam bab kedua. Ada 6 litar utama. So ini akan diterangkan oleh saya dan juga rakan-rakan saya yang lain nanti. Okey. Okey, kita akan teruskan kepada bab. Okey, sebelum tu, untuk bab yang kedua ini, dia sangat panjang. Sebab dia ada 6 litar yang saya perlu cover dan untuk mengajar anda, jadi dia sedikit panjang. Jadi saya harapkan anda fokus kepada benda ni, sebab dia memang boleh saya katakan untuk bab kedua ni sedikit berat. Untuk final, dia tak akan masuk semua sekali. Dia akan pilih daripada 6 tadi, dia akan pilih mungkin 2 daripada 6. Jadi walau bagaimanapun anda kena cover semua 6 topik ni. Tapi kadang final keluar 2 sahaja kan. Jadi memang sangat tough. Selama saya mengajar elektrik circuit ni, memang bab kedua ni lah bab paling panjang. Selepas bab kedua, dia dah laju. Dia sangat laju. So detailnya nanti kita akan cerita pada masa nantilah. Okey, itu secara asasnya bab yang kedua. Okey, kalau kita tengok pada minggu ke-8, kita akan ada kuis 1. Maknanya selepas kita habis bab 1, kita habis bab 2, kita akan ada kuis 1. Maksudnya dia meliputi topik 1 dan topik 2. Okey, saya harap anda faham dekat sini. Okey, seterusnya pada minggu ke-8, kita akan pergi ke tajuk resonant atau dalam bahasa Melayunya selun, litar selun. Apa yang anda akan belajar dalam selun adalah, ataupun resonant tadi, resonant in series dan juga selari. Lepas tu anda juga akan belajar bagaimana, kita tengok kat sini. Kalau ikutkan untuk minggu ke-8, ke-9 dan juga ke-10,
lebih pengiraan dalam litar RLC, biasanya kita panggil litar resonan secara selari dan siri. Kat situ kita akan belajar pengiraan. Nanti detailnya kemudian lah. Just anda perlu tahu bab 1 tadi, steady state tadi. Yang kedua, alamak, saya patah balik. Silap. Yang pertama adalah alternating voltage and current. Lepas tu yang kedua adalah sinusoidal steady state circuit. Dan yang ketiga adalah litar resonan ataupun selun. Okey, pada minggu ke-10 kita akan belajar transformer, pengubah. Jenis-jenis transformer, kita akan belajar mengenai non-ideal transformer pada bab yang keempat, iaitu transformer. Dan pada minggu ke-11, kena ingat, minggu ke-11 kita akan ada teori test melibatkan bab 2 dan juga bab 3. Habis teori test, kita akan sambung bab yang keempat tadi adalah the construction and the operation of transformer dan juga transformer increasing and decreasing voltage. Maksudnya pengubah penaik dan juga pengubah penurun akan di-cover dalam bab yang keempat. Habis. And then ada juga effect of resistive load across the secondary winding. So yang ni saya akan cover. InsyaAllah saya akan cover pada bab keempat nanti. Pada minggu ke-11 dan ke-12. Okey. Bab terakhir. So, just 5 bab untuk subjek elektrik circuit ini. Dan yang terakhir adalah 3 fasa. Di mana dalam bab terakhir ini, anda akan belajar mengenai sistem 3 fasa. Dan juga configurationnya. Maksud kita akan cover bab 5 ni, minggu ke-12, 13 dan juga minggu yang ke-14. Pada minggu ke-14, anda akan buat kuis 2 dan juga EOC. Okey. Itu sedikit sebanyak secara asasnya apa yang anda akan belajar dalam DET 233 Electric Circuit. Pada minggu ke-15 kita ada revision week dan juga seterusnya final exam. Okey, saya harap anda nampak apa yang anda belajar. So ada 5 bab tadi litar AC, steady state sinusoidal, resonant, kita ada transformer dan kita ada 3 phase. So 5. Dan yang paling panjang secara keseluruhan selama saya mengajar ni adalah bab yang kedua. Jangan risau, insya-Allah kita akan berkongsi sedikit apa yang saya ada dengan anda supaya anda dapat menjawab dalam final dengan baik dan juga lulus dengan cemerlang subjek DET 233 ini. Okey, seterusnya. Apa yang anda nak yang akan dinilai untuk anda dapat grade yang baik? Apa yang anda akan nilai? Okey, kita ada 2 kuis. Kita ada kuis 1, kita ada kuis 2. Dan kuis ini mengambil masa 15 minit setiap satu, di mana kuis 1 untuk topik 1, topik 2 dan kuis 2 pada untuk topik 4 dan topik 5. Kalau awak tengok kuis 1 takkan tanya topik 3, dia pergi ke tempat lain. Okey. Kena ingat ada 2 kuis. Kuis 1, kuis 2 yang membawa markah 5 markah. Okey, seterusnya kita ada teori test. Teori test ni lebih kepada topik 2, topik 3. Maksudnya kalau anda seorang yang sentiasa bijak, maksudnya anda tahu nak target yang mana, kita faham. Okey, kuis 1, okey, study bab 1, bab 2 je. Kita maklumkan kepada para pelajar bagaimana kita membuat soalan. Jadi kalau para pelajar yang kata nak skor di politeknik ni sebenarnya sangat-sangat mudah. Sebab kita dah beritahu dah apa yang keluar kita dah beritahu. So anda perlu rajin saja. Okey. Untuk teori test 60 minit, 1 jam, merangkumi topik 2, topik 3 dan membawa markah kepada 10 markah. Kat situ pun kita dah beritahu bila kuis 1, bila kuis 2. Maksudnya kuis, kalau kita tengok tu kuis 1 pada minggu ke-8. Sebab kita dah beritahu bila akan berlaku. Memang sepatutnya anda jangan risaulah belajar di politeknik. Kalau anda seorang yang komitmen, committed, bersemangat, insya-Allah anda akan jadi pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang di politeknik ini. Okey, practical work kita ada 6 Kita ingat kita ada 6 yang merangkumi topik 2 sehingga 5 yang membawa markah 25 markah. Inilah benda yang sangat anda kena fokus. Buat betul-betul, buat report practical work ni dengan cemerlang. Anda bayangkan 25 markah sangat mudah anda boleh dapat dekat politeknik ni. Senang sangat. Yang keempat adalah practical work. Yang saya kata tadi, kita ukur mengenai sikap anda.
Sebelum ni kita punya markah practical work adalah 30. Jadi kita tak menilai sikap anda, kerjasama anda, macam mana sifat anda, masa dan sebagainya. Untuk kali ni semua subjek ataupun khusus di Politeknik ada, orang kata ada bahagiannya yang kita ukur dari segi sikap. So 5 markah. So total untuk practical work adalah 30 markah. Ingat Politeknik 40 dah lulus. Anda bayangkan untuk praktikal sahaja anda dah ada 30 markah. So 10 markah lagi untuk anda lulus. Sebenarnya belajar di Politeknik ni sangat-sangat senang untuk lulus. Anda kena belajar lebih sikit untuk anda mendapat keputusan yang lebih cemerlang. Itu je. Okey. Kita ada practical test 5 markah pada minggu ke-7 dan kita ada EOC pada minggu ke-14 10 markah. Okey, nampak? Kalau kita tengok balik, kita recap balik. Okey, quiz 1, quiz 2 dan teori test. Okey, benda ni anda kena belajar sendiri dan anda kena buat secara individu. Okey, kita pergi lain, practical work. Kita pergi EOC. So benda ni kita boleh bincang. Kita bagi masa anda untuk hantar. Mungkin kita macam pesyarat akan kata, okey, benda ni perlu disiapkan seminggu, 2 minggu. So inilah peluang anda untuk bekerjasama dengan rakan-rakan anda untuk mendapat jawapan yang sangat terbaik. Jangan ambil sifat yang lewa, sikap yang tak kisah. Boleh lah tu, cukup lah cik, redha je. Itulah masalah. Tolonglah ubah sikap anda. Untuk amali je dah 30, campur EOC 10. Bayangkan 40 markah ni anda dapat dengan mudah. Maksudnya anda boleh berbincang untuk 40 markah ni. 60 je anda kena buat sendiri. Sangat mudah. Sangat-sangat mudah untuk lulus di Politeknik. Dan final exam 40 markah. So total 100 markah. Saya harap awak nampak apa yang saya nak cakap dengan anda ni. Belajar di Politeknik ni sepatutnya susah belajar untuk gagal. Susah sangat sepatutnya. Saya harap dengan apa yang saya terangkan anda nampak. So kalau ikutkan apa yang saya cakap hari ni, anda boleh relate dengan subjek yang lain. Inilah corak pembelajaran di Politeknik ni. Sangat mudah untuk anda lulus. Sangat mudah. Sedikit usaha, anda akan cemerlang, gemilang dan terbilang. Good luck saya ucapkan untuk anda ya. Okey, kita tengok practical work ni. Bila nak buat? Kalau awak tengok kita ada 6 practical. Untuk setiap practical tu ada masa dia. Dan practical test pada minggu yang ke-7. Okey. InsyaAllah sempena. COVID-19 ni belum selesai lagi. Jadi untuk semester ni kita menggunakan pendekatan practical test secara online. Nanti saya akan maklumkan. Saya tengah usahakan bagaimana caranya nanti Okey, practical work kita kena siapkan pada minggu pertama, kedua. Untuk practical work 2, minggu ketiga, keempat. Minggu practical 3, 5, 6, 4, 8, 9, 5, 10 sampai 12 dan juga practical 6, 12 kepada 14. So 4 hours tu maksudnya anda kena siapkan dalam masa. Orang kata kalau kehadiran face to face tu, maksudnya 2 kali hadir. Maksudnya minggu ni datang hari Rabu, minggu depan hari Rabu, maksudnya boleh kita siapkan satu cycle complete. Tetapi bergantung kepada keadaan juga. Kadang-kadang bila lab yang mudah, daripada 6 lab ni ada lab yang mudah, cukup 2 jam. Tapi bergantung pada peralatan dan juga berapa ramai pelajar dalam sesuatu kelas. Itu benda yang kita tak boleh nak jangkakan. Kadang-kadang ada masa pelajar tak ramai, ada masa pelajar sangat ramai. Kita kena bahagi pada dua. Itu budi bicara pensyarah dan juga perbincangan pensyarah dan juga anda. Itu masing-masing punya budi bicara pensyarah yang mengajar anda. Dengan saya nanti kita akan cerita macam mana. Tetapi untuk ketika pandemik ni, anda akan hadir ke Poli 2-3 hari untuk siapkan 6 lab ni sekaligus. Itu cabaran saya dan juga cabaran untuk anda. Untuk COVID-19 ni, sekarang ni belum steady lagi. Kita doakan semoga Malaysia dan dunia ni hilanglah, orang kata hilanglah COVID-19 ataupun kita sekarang ni dah
dah dapat dia punya vaksin, harap benda ni akan reda dan kita akan kembali kepada seperti biasa. So untuk buat masa ni, practical work ni akan dibuat dalam masa 2-3 hari. Kita akan habiskan 6 lab serentak. Ataupun ada pembincangan lain, kemungkinan kita akan buat 3 lab secara face to face dan 3 lab secara online. Nanti kita akan maklumkan pada masa-masa akan datang. Okey. Seterusnya, SLT, Student Learning Time. Secara overallnya, lecture 28, practical 28, dan total ni campur-campurnya semuanya 120 dan membawa anda kepada 3 kredit. Ini nak ambil tahu boleh, tak nak ambil tahu boleh. Macam mana yang kita dapat 3? Kalau awak tengok kat sini, kredit 3, daripada nilai tu bahagi dengan 40, tu yang dapat 3. So saya tengok kat sini 3. Macam mana dapat 3 tadi? Saya pergi slide yang pertama. Sekejap ya. Slide kedua. Itulah kredit 3 tu. Macam mana? Mungkin awak tanya, macam mana subjek ni dapat 3? Macam mana subjek ni dapat 2? Macam mana subjek ni dapat macam ni? So itulah cara pengiraan kita punya kredit di Politeknik. Okay, so yang nak tahulah. Itulah kaedah dia. So untuk elektrik circuit, kredit dia adalah 3 melalui pengiraan yang macam ni. Semua sekali dikira. Okay. Okey, saya rasa saya dah sampai slide yang terakhir. Inilah reference yang kami gunakan. Maksudnya, orang kata pembuat silibus gunakan berdasarkan reference ni. Itu dia. So kita ada banyak sebenarnya reference yang terbaik yang kami gunakan, yang pakar-pakar yang membuat silibus untuk elektrik circuit yang awak tengok, yang awak belajar dalam 5 bab nanti, yang saya dah ceritakan tadi. Inilah di kita punya reference. So kita tak membuat silibus ni secara sembrono. Kita ada reference. Okey, saya harapkan penerangan saya pagi ni sedikit sebanyak memberi gambaran apa yang anda belajar pada sesi Disember 2020 untuk subjek untuk subjek DET 233 Electric Circuit. Okey, sekian sahaja dari saya, TS Muhammad Zahan bin Hamzah. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam kelas teori dan juga amali akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.